Apa khabar tingkatan 1 kalian? Selamat kembali ke kelas untuk Jun minggu 2. Okey, selamat kembali. Okey, harap semua sihat. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk bab baru. Sebab untuk minggu lepas kita sudah habis bab 4. Okey, video yang agak panjang, yang agak banyak benda kena hafal. Tapi untuk minggu ini kita masuk bab 5. Bab ini dia akan berasa sangat senang berbanding dengan bab 4 sebab bab ini ini berkaitan dengan fizik. Okey, untuk minggu lepas dia tentang benda hidup. Okey, tapi untuk bab ini kamu akan rasa dia sangat senang sebab tak ada banyaklah sangat benda untuk dihafal. Okey, untuk bab ini jom kita mula adalah jirim. Okey, jirim. Apa maksud jirim? Semua benda yang kamu boleh sentuh adalah jirim. Okey, macam pensel ini adalah jirim, saya adalah jirim. Okey, so apa maksud jirim? Okey, jirim ni ada 2 poin kamu kena hafal. Jirim adalah bahan yang nombor 1 mempunyai jisim. Okey, ini poin nombor 1. Yang nombor 2, dia memenuhi ruang. Okey, jika benda itu adalah jirim, dia mesti memenuhi 2 syarat ini. Mempunyai jisim, memenuhi ruang. Okey. Mesti mempunyai 2 ciri. Okey. 1 dan 2. Okey. Apa maksud jisim? Jisim maksudnya dia sama, dia lebih kurang sama macam berat tapi dia tak sama. Okey, apa beza dia jisim dengan berat? Okey, kalau tak salah kamu sudah belajar ini. Okey, jisim maksudnya berapa atom yang kamu ada. Ingat apa tu atom? Atom adalah zarah yang paling kecil. Okay, katakan kamu ada 6 juta atom. Okay, katakanlah. Okay, kamu ada 6 juta atom. Kamu ada 6 juta atom. Okay, tak kira kamu dekat bulan, kamu dekat planet apa-apa, kamu mempunyai 6 juta atom. Okay, ia tak berubah. Tapi berat ni kita kena tengok graviti. Okay, so katakan kamu 60 kg dekat bumi, kamu pergi bulan, kamu akan menjadi 10 kg sebab daya graviti dekat bulan dia lebih lemah. Okay, so dia tak berubah. Tapi dia lebih kurang sama. Okay, so kalau kamu jirim, kamu mesti mempunyai jisim. So jisim, jirim, jangan keliru. Okay, jirim, jisim, jirim, jisim. Okay, jisim ni kita guna kg. Berat ni kita guna Newton. Okay, so kg. Okay, berapa berat kamu. Okay, sebenarnya kita tak sepatutnya cakap berat. Sepatutnya kita cakap jisim. Berapakah jisim kamu. Okay, tapi kalau kamu cakap jisim, banyak orang dia tak faham. Okay, so jisim dengan berat ni dia sama. Maksud dia sama. Okay, so mempunyai jisim. Nombor 2, memenuhi ruang. Dia mesti memenuhi ruang. Okay, untuk buktikan benda ini, kita gunakan eksperimen kedua ni. Okay, adakah udara jirim? Okay, udara dekat sekitar kita, adakah dia jirim? Okay, jawapannya ya, dia merupakan jirim. Sebab kenapa? Adakah udara mempunyai jisim? Jom kita tengok eksperimen. Okay, tengok eksperimen ni Okay, so nampak sini ada 2 balon. Okay, jisim dia sama. Okay, jika saya pecahkan balon sebelah kiri, okay, pada akhir eksperimen, kamu akan nampak dia berjani macam ni. Okay, so kuning ni lebih berat. Okay, ini akan jadi lebih ringan. Maksudnya apa? Maksudnya udara mempunyai jisim. Okay, so dia akan berat jadi sebelah. Okay, sebab udara mempunyai jisim. Okay, untuk nombor 2, adakah udara memenuhi ruang? Okay, sini kalau saya letak kapas. Okay, saya terbalikkan cawan, saya letak atau bikar saya letak macam ni. Okay, adakah air akan masuk? Tidak, air tak boleh masuk. Okay, mesti kamu pernah main benda ni. Okay, pergi cari baldi ke tong ke, letak dalam kolam. Dalam akan kering. Sebab kenapa? Sebab udara akan memenuhi ruang. Okay, so dia ini suka sangat dia tanya dalam soalan. Okay, ini maksud apa? Udara mempunyai jisim. Ini maksud dia apa? Udara memenuhi ruang. Okay, kedua-dua eksperimen ini membuktikan bahawa udara
adalah jirim. Okey, kalau saya tahu kamu tak mampu nak, okey, kita tak nampak udara, tapi dia adalah jirim. Okey, tak nampak, tak maksudnya dia bukan jirim. Okey, dia ada jisim, dia memenuhi ruang, okey, dia adalah jirim. Okey, so sangat penting Okey, point nombor 2, semua benda hidup dan bukan hidup adalah jirim. Okey, bukan jirim adalah bahan yang, okey, macam mana kamu tahu dia bukan jirim? Okey, yang nombor 1, dia tak mempunyai jisim. Nombor 2, dia tidak memenuhi ruang. Okey, tidak memenuhi ruang. Okey, so ciri-ciri dia sama. Okey, so janji dia memenuhi ruang, janji dia ada jisim, maksudnya dia jirim. Okey, faham Okey, so contoh yang bukan jirim. Contoh bukan jirim. Okey, haba, cahaya, vacuum, bunyi, graviti, suhu. Okey, semua ni dia bukan jirim, dia tenaga. Macam cahaya, okey, sini ada cahaya nampak. Cahaya ni dia tak ada jirim. Okey, kamu tak boleh nak ukur, oh cahaya ni 20 kg. Bukan. Okey, cahaya pun dia tak memenuhi ruang. Okey. Maksud dia tenaga. Okey, cahaya dia bukan jirim, dia adalah tenaga. Okey, masa, perasaan, pemikiran ni tak berkaitan dengan sains. Okey, ini adalah bukan sains. Okey, so jom kita tengok teori kinetik. Ini K teori kinetik jirim. Okey, apa maksud teori? Teori maksudnya dia adalah penyataan, tapi kita tak mampu nak tengok. Okey, kita tak nampak. Sebab kenapa? Sebab jirim ni dia terlalu kecil. Kita tidak mempunyai teknologi untuk tengok, untuk nampak atom. Okay, so kita sebut ini sebagai teori. Okay, kinetik maksudnya apa? Okay, janji kamu tengok kinetik, maksud dia gerak. Okay, jika kamu ada tenaga kinetik, maksudnya kamu sedang gerak. Okay, kalau saya lari, saya ada tenaga kinetik. Okay, sekarang saya lari, sekarang saya duduk. Okay, saya tak gerak. Okay, maksudnya saya tak ada tenaga kinetik. Okay, janji kamu nampak kinetik, maksudnya dia gerak. Okay, jirim. Okay, jirim ni atom. Okay, teori kinetik jirim ni katakan bahawa, okay, atom ni dia sentiasa bergerak. Okay, dia takkan henti. Okay, so kita tengok point dia. Jirim terdiri daripada zarah yang sangat halus dan diskret. Okay, diskret maksudnya asing. Okay, maksudnya dia tak lekat bersama. Dia akan asing. Okay, dia akan terpisah. Okay, so zarah-zarah sentiasa bergerak atau bergetar. Okay, macam saya kata tadi, dia sentiasa bergerak atau bergetar. Maksudnya dia ada kinetik. Okay, tenaga kinetik. Nombor 3, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik. Okay, cuba bayangkan dalam satu bilik. Okay, semua orang dalam bilik adalah atom. Okay, jika saya panaskan bilik, orang akan lari. Okay, dia semakin lari sana sini, lebih laju. Okay, bermaksud dia mempunyai tenaga kinetik. Lebih banyak tenaga haba, lebih banyak tenaga kinetik. Lebih laju dia gerak. Okay, so daya tarikan menjadi lebih kuat apabila zarah disusun rapat. Okay, daya tarikan maksudnya dia tarik. Okay, dia saling tarik. Okay, so zarah sentiasa berlanggar antara satu sama lain dengan dinding bekas. Okay, ini kita sebut pergerakan Brownian. Okay, dia akan sentiasa bergerak. Okay, dan langgar dinding bekas. Okay, jika bahagian ni kamu tak faham, okay, tak apa. Sebab ini kita akan belajar masa tingkatan 2 atau 3, saya pun sudah lupa. Okay, so janji kamu kena ingat, point yang kamu kena ingat, udara, okay, zarah-zarah udara, dia akan sentiasa bergerak sebab dia mempunyai tenaga kinetik. Okay, sebab ini kita sebut teori kinetik jirim. Dia sentiasa bergerak. Itu saja yang kamu kena faham. Okay, jangan kelirukan, ni tak susah. Okay, jom kita tengok sifat jirim atau ciri-ciri jirim. Okay, so sini kita ada ciri fizikal dan ciri kimia. Okay, so bila kita tengok satu jirim, okay, dia ada dua ciri. Biasanya kita kelaskan kepada dua ciri. Satu ciri fizik, satu ciri kimia. Okay, ciri fizik apa maksud dia? Okay, maksud dia yang apa kita boleh nampak. Itu adalah ciri fizik. Okay, ciri kimia biasanya ciri yang dia akan bertindak balas dengan benda lain. Okay, kalau tak faham, dapat kita tengok. Okay, so ciri yang boleh ditentu tanpa mengubah sifat kimia. Seperti warna. Okay, ini kamu kena ingat takat lebur, takat didih, jisim. Ini jisim tak payah. Okay, ketumpatan ini kamu sudah belajar dalam bab 1.
ketelarutan, atau kelarutan dan kekonduksian haba. Ini tak penting. So takat lebur, tahu apa tu maksud takat lebur? Maksudnya suhu yang dia lebur, untuk air adalah kosong, 0 darjah Celsius. Untuk takat didih adalah 100 darjah Celsius. Suhu yang dia mula mendidih, dia jadi gas. Ini kita bincang nanti. So boleh dikesan menggunakan 5 deria. Apa 5 deria? Penglihatan, bau, rasa, sentuh dan pendengaran. Kita boleh perhatikan gunakan 5 deria atau alat pengukur. So untuk ciri kimia, mengubah sifat kimia sesuatu seperti pembakar, terbakar dan berkarat, ditentukan oleh keupayaan bahan tulen bergabung dengan points ini, bahan baru. Janji ada bahan baru, kita sebut dia ciri kimia. Janji tak ada bahan baru, kita sebut dia ciri fizik. Macam air, dari ais dia jadi air, dia jadi gas. Semua ais ni H2O. H2O. Air H2O, gas H2O. Ada bahan baru? Tak ada. Dia kekal sebagai H2O. Maksudnya ini perubahan fizik. Tak ada bahan baru. Tapi untuk kimia ni tak sama. Macam karat. Karat ni dia tukar dari besi jadi besi oksida. Apa benda ni? Ini kita sebut dia sebagai karat. Besi oksida ni nama saintifik untuk karat. Janji kamu nampak karat, warna perang tu, itu adalah besi oksida. Ini kamu akan belajar pada tingkatan 3. Tapi saya bagi kamu tahu, nampak besi, dia jadi besi oksida. Besi oksida ni bahan baru. Janji ada bahan baru, kita sebut dia sebagai perubahan kimia. Ciri-ciri kimia. Sama dengan pembakaran. Jika kita bakar petrol, kita akan dapat karbon dioksida, kita akan dapat air, kita akan dapat tenaga. Nampak? Semua tu bahan baru. Itu sebabnya kita sebut dia sebagai perubahan kimia. So ciri fizik tak ada bahan baru, kimia ada bahan baru. Itu saja. So kita tengok contoh peleburan ais. Macam saya kata, H2O jadi H2O, tak ada bahan baru. Melarutkan gula. Gula dia keras, kita larutkan dia dalam kopi, dia juga gula. Kimia dia tak berubah. Penghabluran garam, apa maksud dia? Air garam, saya sejatkan semua air supaya dia jadi kering, saya dapatkan garam balik. Itu adalah penghabluran garam. Tak ada benda baru. Sudu besi menjadi panas apabila direndam dalam kopi panas, ni sama. Tak ada bahan baru. Untuk kimia, besi berkarat, pembakaran bahan api. Untuk kamu belajar 2 saja, iaitu karat dengan bakar. Itu saja. Sebab kimia ni, kalau kita nak fahamkan, memang dia susah. Kalau kamu berminat, kita akan belajar pada tingkatan 4. Kalau kamu ambil subjek kimia. Kimia ni sangat susah. Sebab itulah kita tak belajar. So kita tengok ciri fizik yang kita sudah belajar tadi. Nombor 1, takat lebur. Apa maksud takat lebur? Suhu. Bahan daripada pepejari jadi cair. Bayangkan gas, bukan gas. Ais dia jadi air. Dia lebur. Dia cair. Untuk takat didih, cecair tukar kepada gas. Macam air tukar jadi steam. Air jadi steam. Wap air. So kita tengok untuk air nampak sini 0, 100. Untuk alkohol, alkohol ni dia special sikit. Alkohol dia akan lebur pada 117. Cuba bayangkan kalau kamu nak buat ais untuk air, kamu cuma kena bekukan dia jadi 0. Tapi kalau kamu nak buat ais alkohol, kamu kena bekukan dia sampai 117. Sangat-sangat rendah. Sebab itulah kalau kamu pakai hand sanitizer, hand sanitizer tu kamu akan, bila dia sentuh kamu punya kulit, kamu akan rasa dia sejuk. Sebab kenapa? Sebab alkohol ni dia memang sejuk. Dia senang untuk sejat. Tengok dia punya takat didih 78. Kamu hanya perlu masak dia sampai 78, dia akan sejat semua. Dia akan semua jadi steam. Air 100. Alkohol 78. Untuk kuprum ni tembaga. Ini logam. Sebab itulah nampak dia sangat tinggi, 1000, 2000. Untuk oksigen ni gas, sebab itulah dia rendah. -200, -100.
Okey, ni tak payah hafal Ini cuba bagi contoh saja. Okey, kita tengok ketumpatan. Ini kamu sudah belajar. Maksud ni jisim bahagi isi padu. Okey, kalau benda yang kurang tumpat, dia akan terapung atas air. Kalau benda yang sangat tumpat, dia akan tenggelam dalam air. Itu saja. Okey, tak susah. Ini kalau sudah lupa, tolong rujuk kepada bahagian bab 1. Okey, bab 1 ke 2 saya tak ingat. Okey, jom kita sambung. Okey, ketelarutan. Okey, kebolehan sesuatu bahan untuk melarut dalam satu pelarut. Okey, apa maksud pelarut? Pelarut biasanya kita merujuk kepada cecair. Okey, macam air tu sejenis pelarut. Okey, so pelarut biasanya cecair. Okey, sudah kata. Okey, manakala zat telarut mungkin pepecah cecair atau gas. Okey, zat telarut ni macam garam. Okey, so zat terlarut, okey, kita letak dalam pelarut. Okey, kalau ini kamu tak ingat apa, sebab ini untuk bahagian tingkatan 2. Okey, so kamu tak ingat pun tak apa. Okey, so ketelarutan bergantung kepada sifat fizikal dan kimia. Okey, bahan berbeza mempunyai ketelarutan yang berbeza, seperti garam boleh larut dalam air tetapi tidak dalam alkohol. Okey, alkohol ni dia tak boleh larut garam sebab garam ni dia suka air. Ciri fizik dia sama. So, garam boleh larut dalam air. Tapi garam dengan alkohol, ciri mereka berbeza. Sebab itu dia tak boleh larut. Okay, ini tak penting. Okay, kamu tak perlu ingat. Okay, minyak tak boleh larut dalam air tetapi boleh larut dalam alkohol. Okay, itu sebabnya kalau kamu punya meja ke, kamu punya skrin mempunyai minyak. Okay, ada minyak. Apa-apa kamu buat, kamu guna alkohol, lap saja dia akan hilang. Okay, air dia tak hilang sebab air dia tak boleh larut minyak. Tapi untuk alkohol dia boleh. Okay, sebab itulah kita suka guna alkohol untuk lap kita punya meja ke, kita punya kaca ke. Okay, pembersih kaca tu dia ada alkohol. Sebab itulah kamu lap kaca, gunakan tu, dia bersih. Okay, dia akan larutkan minyak. Okay, contoh larutan karbon dioksida, larut dalam larutan gula untuk menghasilkan minuman berkarbonat. Okay, maksudnya kamu punya Coca-Cola, okay, dalam dia ada karbon dioksida. Bila kamu minum Coca-Cola, kamu akan rasa dia bergas. Okay, ada gas dalam perut kamu. Okay, so minyak daripada bunga dilarutkan dalam alkohol untuk menghasilkan minyak wangi. Okay, minyak wangi tu datang dari bunga. Okay, iodin dibubarkan dalam alkohol untuk menghasilkan bubur lah. Okay, bubur Okay, diletakkan dalam alkohol untuk hasilkan antiseptik. Antiseptik tu apa? Okay, bila kamu ada luka, kamu letak benda yang berwarna kuning perang tu, itu adalah antiseptik. Okay, fungsi dia untuk bunuh bakteria. Okay, supaya kamu tak bengkak. Okay, sebut susu larut dalam air suam. Okay, ni senang. Okay, untuk minggu ni kita sampai sini. Okay, jom kita masuk latihan. Okay, raja di bawah menunjukkan R dan S mempunyai saiz sama. Okay, kedua-dua balon tergantung pada pembaris meter. S kemudian dicucuk dengan pin melalui pita telefon. Okay, so lukiskan pemerhatian anda. Okay, lepas S dia pecah, okay, dia letup. Okay, dia jadi macam mana? Okay, R akan jadi lebih berat. S dia sudah pecah. Okay, terangkan pemerhatian anda. Okay, S menjadi lebih ringan daripada R. Okay, so pembaris meter condong ke R. Okay, dia condong ke R. Okay, apa boleh dikatakan tentang udara berdasarkan jawapan anda? Okay, apa maksud ni? Kita sudah bincang tadi. Udara mempunyai jisim. Okay, senang saja. Eksperimen ini lagi. Okay, kapas. Okay, pelajar mendapati bahawa tisu tidak basah. Jelaskan mengapa. Sebab air dalam bika menghalang, bukan air udara dalam bika menghalang air daripada memasukinya. Okey, tuliskan kesimpulan. Apa maksud dia? Udara memenuhi ruang. Nampak dua ciri yang kamu kena ingat. Dia mempunyai jisim, dia memenuhi ruang. Okey, definisi jirim. Okey, sesuatu yang mempunyai jisim dan
dan memenuhi ruang. Okay, nampak? Soalan ni dia agak senang. Dia akan berulang. Okay, sebab untuk bab ni dia tak banyak soalan nak tanya. Okay, dia akan sama. Okay, so kita tengok betul atau salah. Semua hidupan adalah jirim, betul. Okay, oksigen bukan jirim, salah. Oksigen ni udara. Udara adalah jirim. Okay, udara memenuhi ruang tetapi tidak mempunyai jisim, salah. Okay, janji dia memenuhi ruang, dia adalah jisim. Okay, kertas adalah jisim kerana ia mempunyai jisim dan memenuhi ruang, betul. Lampu adalah jirim tetapi cahaya bukan jirim, betul. Okay, lampu ni dia jirim sebab dia memenuhi ruang, dia ada jisim. Tapi untuk cahaya, macam saya kata tadi, cahaya ni dia tak ada jisim, dia tak memenuhi ruang. Sebab itulah dia bukan jirim. Okay, so betul. Api memenuhi ruang tetapi mempunyai jisim sedikit, salah. Okay, api ni tak ada jisim, api dia tak memenuhi ruang. Okay, api bukan jirim. Okay, ni saya tak nak terangkan. Okay, ni tak penting. Okay, so semua hidupan adalah jirim tetapi tidak semua jirim adalah benda hidup. Jelaskan mengapa kenyataan ni adalah benar. Okay, kita jelaskan. Okay, sini ada dua pernyataan. Satu sini, semua hidupan adalah jirim. Okay, tapi tidak semua jirim adalah benda hidup. Okay, kita jelaskan secara asing. Okay, sebab kenapa semua hidupan adalah jirim? Sebab semua hidupan mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay, itu sebabnya semua benda hidup adalah jirim. Okay, nampak soalan dia sama. Okay, tidak semua jirim adalah benda hidup sebab kenapa? Kita bagi contoh macam udara adalah jirim tetapi bukan benda hidup. Senang. Okay, nombor 2. Hadi sedang meniup udara ke dalam beg plastik kosong. Dia kemudian mengikat beg. So, beg akan jadi apa? Okay, dia akan menggelembung. Dia jadi besar. Okay, mengecut ni salah. Terangkan jawapan. Sebab udara memenuhi ruang dalam beg plastik. Senang. Okay, Hadi menimbang beg plastik. Apakah akan ada peningkatan atau pengurangan jisim? Okay, peningkatan. Okay, beg akan jadi berat. Terangkan sebab udara mempunyai jisim. Okay, jawapan sama. Okay, aktiviti G dan H ni apa? Soalan kosong lah. Oh, ni ada salah lah. Okay, aktiviti G dan H. G dan H dekat mana ni? Oh, dia tak bagi. Okay, tak apa. ABC kita tak mampu nak buat sebab soalan dah kosong. Okay, tapi untuk bahasa, okay, kita tengok untuk bahasa Inggeris. Okay, kita tengok untuk bahasa Inggeris. Okay, rasanya ni tak ada salah. Okay, nampak. G ni dia letak gula. H ni karat. Okay, so kita sambung. Okay, so G ni pemerhatian. Okay, gula larut dalam kopi. H ni karat pada paku besi. Okay, aktiviti manakah melibatkan fizikal? Yang mana fizikal? G. Berikan alasan anda sebab tiada bahan baru terbentuk. Walaupun gula sudah larut, dia gula juga. Okay, tak ada bahan baru. Aktiviti manakah perubahan kimia? Ini adalah H. Berikan alasan bahan baru atau karat terbentuk. Okey, Kit mengumpul maklumat mengenai perubahan dalam sifat-sifat fizikal dan kimia daripada laman web, mengklasifikasi mereka kepada kumpulan seperti berikut. Okey, mengeringkan pakaian, ini fizik. Okey, pendidikan air, fizik.
Okey. Bakar ni kimia. Okey. Bakar hutan kimia. Goreng telur kimia. Sebab telur dari cecair dia jadi pepejal. Okey. Merupakan kimia. Membakar kek kimia. Okay. So siapa salah, bakar lilin. Aktiviti mana tidak di kelas dalam kumpulan betul? Okay. Membakar lilin. Terangkan jawapan anda. Okay. Ia merupakan perubahan kimia. Okay. E. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri 3 bahan berbeza: gula, besi, cuka. Okay. Warna putih, kelabu, tiada warna. Okay. Larut dalam air, ini fizik. Boleh berkarat, ini kimia. Okay. Nyatakan satu sifat fizik dan satu kimia dari mana-mana 2 bahan. Okay. Kita pilih 2, contohnya gula. Okay. Apa fizik dia? Okay. Untuk fizik dia boleh larut dalam air. Okay. Untuk kimia, okay, dia tidak berkarat. Okay. Untuk besi, kita pilih besi. Untuk fizik, dia tidak larut dalam air. Untuk kimia, dia boleh berkarat. Okay. 4 markah. Nampak? Senang gila. Okay, pilih salah satu bahan dalam jadual, nyatakan 2 fizik yang tidak dinyatakan. Okay, kita pilih cuka. Okay, apa sifat fizik yang dia tak nyata dalam jadual? Okay, nombor 1, rasa masam. Okay, berbau. Okay, cuka ni dia berbau. Okay, bau dia macam masam. Okay, ini bau ni ciri fizik. Okay, sebab ni tak ada bahan baru. Okay, so A, ciri-ciri fizikal. Okay, takat lebur, takat didih. Okay, logam dia mengembang apabila dipanaskan. Lepas dia panas, dia tak boleh lalu gelang ni. Okay, garam dia larut dalam air. Untuk kimia, berkarat dan bakar. Okay, 2 sifat jirim. Okay, sifat fizik dan sifat kimia. Adakah bahan baru terbentuk dari aktiviti A sini? Tiada. Dari B, ada. Berdasarkan A dan B, bandingkan dan bezakan sifat fizik dan kimia. Okay, kalau dia kata okay, kamu akan nampak benda ni dalam soalan. Okay, bandingkan dan bezakan, maksudnya dia nak persamaan dan perbezaan. Okay, apa persamaan A dan B? Okay, persamaan. Okay, boleh kata kedua-dua merupakan sifat jirim. Okay, macam kita punya A. Perbezaan. Okay, untuk A, tiada bahan baru. Untuk B, ada bahan baru. Okay, senang. Okay, untuk minggu ni kita sampai sini saja. Yang soalan 5 dengan 6 kamu boleh buat di rumah. Okay, soalan senang saja. Oh, 6 ni jangan buat. Okay, sebab 6 ni, untuk soalan 6 kita akan sambung minggu depan. Okay, minggu depan kita akan masuk keadaan jirim. Okay, so sekian sahaja untuk minggu ini. Harap bermanfaat. Harap untuk minggu ni kamu dapat belajar sesuatu yang baru. Okay, kita akan jumpa lagi minggu depan. Okay, bye-bye.